Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan ayat ini. Hadis ni tolong ambil perhatian, sangat-sangat penting. Hadis ini dalam tafsir Ibn Kathir berkenaan dengan ayat ini. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israel, keretakan, kerosakan, kekurangan pertama yang masuk ke dalam Bani Israel. Ini ambil perhatian ni. Ni keretakan pertama. It is from this crack that all other nonsense comes in. All other nonsense masuk melalui retak ini. Apakah retak yang pertama tu Nabi kata? Yang berlaku pada Bani Israel, kana rajulu yalqa ar-rajula fayaqul. Seorang lelaki di kalangan mereka akan bertemu dengan seorang lelaki lain dan dia akan berkata, ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna. Wahai kamu, bertakwa pada Allah, berhenti buat apa yang kamu buat. Dia ada buat dosa lah, ada buat maksiat, ada buat perkara tak baik. Fa innahu la yahillu lak, benda ni tak halal untuk kamu. Thumma yalqahu min al-ghad fala yamna'uhu dhalik. Besok dia jumpa lagi dan dia tak jadi nak cakap lagi. Sekali cakap, dah, lepas tu tak cakap lagi. Fala yamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu. Besok tak cakap, sampailah dia makan bersama, minum bersama, duduk bersama, seolah-olah macam tak ada apa-apa, seolah-olah macam tak ada apa-apa. Falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Bila mereka buat benda tu, Allah membenturkan hati-hati mereka. Because saya tak hentikan kamu daripada buat kemaksiatan, kamu pun tak hentikan saya, akhirnya we will turn to each other. We will turn to each other. Thumma qala, kemudian Nabi SAW kata, Nabi sebut ayat yang tadi kita baca tu. Kemudian Nabi kata, kalla, wallahi, kamu wajib menyuruh satu sama lain buat baik dan menghalang daripada melakukan kemungkaran. Wala ta'khuzunna ala yadi zalimi wala tatra'annahu ala al-haqqi aw taqsurnahu ala al-haqqi qasra. Maksud dia adalah kamu wajib amar ma'ruf nahi munkar dan kamu harus menghentikan tangan orang-orang yang zalim, okey, terbawa dia kepada kebenaran, atau taqsurnahu 'alal haqqi qasra. Kalau tak silap saya, maksud dia adalah dan kamu timbangkan dia ataupun kamu hentakkannya kepada kebenaran. So you have to bring it to the truth. So there's no choice. Kita kena buat. So apabila kita nampak so-called perbalahan, pergaduhan, persingkataan ni, first kali kita kena tahu apakah niat orang-orang ini. Yes, niat boleh melencong, niat boleh sengaja sebab berdengki-dengki, berhasad-hasad. Benda ni semua orang kena. Ustaz-ustaz pun kena, orang awam pun kena, semua orang kena. Dan hasad di kalangan ustaz-ustaz ilmuwan pun kadang-kadang lagi teruk. Hasad boleh berlaku. Tetapi kita tak akan tahu apa dalam hati orang. Kita tak akan tahu kenapa orang ni buat itu, orang ni buat tu. Kita tak akan tahu. Kita ambil yang zahir, kita cuba tengok apa sebenarnya yang dikritik, apa sebenarnya yang dihentam, apa sebenarnya yang dikatakan salah. Hati dia itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan hak kita untuk masuk campur. Ayat ni kalau awak tengok 77 tadi tu, tadi 79, mereka tidak menghadang satu sama lain daripada buat kemungkaran. Ayat 77 Allah kata apa tadi? Wahai ahli kitab, jangan melampau dengan agama kamu dan jangan ikut hawa nafsu kaum-kaum yang telah sesat sebelum kamu. Betul? Maksud dia apa? Yahudi dan Kristian ni, dia orang jadi macam tu sebab dia copy what happened to the pagans before them. Apa yang berlaku kepada golongan musyrikun sebelum mereka. Kita ambil lagi satu ayat sebagai bukti. Buka surah Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun. Dan Yahudi berkata Ezra ataupun Uzair adalah anak Allah. Dan golongan Kristian berkata bahawa Isa adalah anak Allah. Mereka berkata itu dengan mulut mereka. Allah kata. Maksud dia, they do not create it from their own minds. Ini bukan satu ciptaan filosofi, falsafah mereka, bukan. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Mereka hanya meniru kata-kata golongan kufar sebelum mereka. Mereka hanya meniru kata-kata golongan kafirun sebelum mereka.
So apa yang kita faham dekat sini, golongan Yahudi dengan Kristian ini, mereka dilaknat Allah bukan sahaja kerana mereka tak halang satu sama lain daripada buat maksiat. Maksiat ni orang faham zina, membunuh, minum arak, riba. Tapi maksiat yang paling utama sekali apa? Kemasukan akidah-akidah yang palsu ni. Sebab ada di kalangan mereka yang dianggap sebagai ilmuwan, mereka ni ada fetish dengan Greek civilization. Maksudnya dia orang ni sangat kagum. Dia orang ni monotheist, muwahhid. Dia orang ni pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Tapi suka nak melihat ke arah Greek civilization. Suka nak melihat ke falsafah Parsi, falsafah India. Jadi apa mereka buat? Mereka incorporate sikit, ambil sikit, masukkan, tekan sana, tekan sini, stretch here, stretch there, supaya dapat dua-dua sekali. Ini masalah manusia. Biasa benda ni berlaku juga di kalangan golongan mu'allaf. Saya tak kata semua mu'allaf. Sebahagian mu'allaf dia nak dua-dua sekali. I want my previous religion, I also want Islam. Because my previous religion tak adalah teruk sangat. Kan? So they try to incorporate. So dia jadikan hybrid. This is the problem with us. Kita suka hybridkan benda. Kita suka, okay, I love Islam, but in the same time, you know, I think yoga is also good for your spiritual health. Contoh, amalkan yoga juga baik untuk kerohanian awak. Bila orang tegur kata, tapi yoga ni sebenarnya adalah ritual keagamaan. Falsafah dia adalah wahdatul wujud, pantheism, mengatakan semua adalah satu. Dan yoga maksudnya to yoke means to bersatu balik dengan Tuhan. Dengan Brahma, awak Atma. Atma ni adalah Brahma yang terpecah-pecah. Maka nak balik kepada yang satu itu. Balik kepada yang satu itu. Jadi this problem yang kita ada adalah untuk incorporate dan nak buat hybrid. Saya nak kasih beberapa contoh hari ni. Walaupun contoh ni saya dah berikan sebelum ni. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, isu hangat baru-baru ni tak ada kaitan pun dengan isu ni, Ustaz. Dia ada sebenarnya. Antara isu yang ditimbulkan oleh sidang kalam adalah yang kita sebut minggu lepas, berkenaan dengan perbincangan tentang martabat 7. Ya? Bagaimana seorang baba berbicara dan mengajarkan tentang martabat 7 ini dengan membawa konsep yang bagi kami adalah daripada teori Neoplatonisme. So saya nak beritahu dekat sini bahawa perkara yang sama sedang berlaku di kalangan umat Islam. Jadi wajib ada di kalangan kita bangkit untuk hadang benda ni. Walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Kalaulah tidak ada satu kaum menghadang satu kaum yang lain, bumi ni akan hancur. So penghadangan ni mesti ada. Ada orang nak bawa, mesti ada orang tahan. Tak kira lah awak ada kuasa keagamaan ke, awak autoriti ke, awak bukan autoriti ke, selagi awak ada ilmu, awak kena bangkit, awak kena tegur. Dan kalau tidak setuju, adakan perdebatan, adakan mudzakarah, perbincangan. Tapi bila dah jemput mudzakarah atau perdebatan, jangan lari. Ya Rabbi, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita mungkin tak mampu nak berdebat, tak mampu dengan keilmuan yang dalam, tapi paling tidak ada maruah, paling tidak ada malu. Tak ada maruah dan tak ada malu, apa lagi nak diharapkan? Apa salahnya kalau tersilap jemput dan awak tak bersedia, cakap je saya tarik diri. Wallahi saya tak tahu nak cakap apa. Tak apa. Jadi bila isu-isu ini bangkit, kalau tidak ada persetujuan, panggil untuk mudzakarah keilmuan, panggil untuk perdebatan keilmuan. Tapi penguasa jangan masuk campur. Maksud saya penguasa jangan masuk campur ni adalah sebab kita bimbang berlaku macam Council of Nicaea. Council of Nicaea, mereka bukan tak panggil golongan yang menentang teori-teori yang cuba nak menyamakan Jesus dengan the Father. Ada golongan yang menentang dalam conference tersebut, dalam council tersebut. Tetapi akhirnya Konstantin mengangkat teori ataupun mazhab yang mengatakan Jesus is the Son of God. Dan diorang ni sama essence, homoousion. Okay? Sama essence. Ini sangat penting. Homoousis ataupun homoousion. Kerajaan masuk campur untuk menjaga keamanan sahaja. Untuk menjaga keamanan. Dan ilmuwan-ilmuwan yang patut dipanggil
pro dan kontra, dan let them speak from A to Z. Kalau perlu makan berhari-hari, biarkan dia berhari-hari. Call the best of both camps, bentang sebentang-bentangnya. Biarkan mereka buat jawab balas kembali. Lepas tu ambil beberapa waktu untuk muhasabah, untuk fikir. Baru buat keputusan. Baru buat keputusan. Dan hati-hati daripada campur tangan politik. Ini sangat-sangat berbahaya.